Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih sekali lagi kita dipertemukan dan dapat sama-sama kita menghayati ataupun berkongsi berkaitan dengan kali ini kita masuk ke bab tafsir iaitu Nash'atu Ulumul Quran. Walaupun ini adalah ilmu ulumul Quran tapi dia dimasukkan di bawah bab tafsir ya. Okay, kemudian kita nak tengok apa itu ulumul Quran. Okay, baik. Ta'rif ulumul Quran huwa al-ilmu alladhi yatanawalu al-abhasu allati tata'allaku bil Quranul Karim, iaitu satu ilmu yang membincangkan perbahasan yang berteraskan Al-Quran daripada sudut penurunan ayat, pengumpulan Al-Quran itu sendiri, kemudian penyusunan Al-Quran, makiyah dan madaniyah, serta nasakh dan mansukh dan segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu dipanggil ulumul Quran. Okey, seterusnya kita tengok kepada Nash'atu Ulumul Quran fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkembangan ilmu ulumul Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok yang pertama, talaqqal wahyi anillahu wahdahu wa hafazahu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran daripada Allah dan menjaganya ataupun menghafalnya. Kemudian daripada penerimaan wahyu ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menerima wahyu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan perantaraan malaikat Jibril, yang mana Al-Quran itu Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, dan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia ni dalam peristiwa Lailatul Qadar. Okey, Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Maksudnya 30 juzuk Al-Quran tu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu secara sekaligus. Okey, manakala daripada Baitul Izzah, daripada langit dunia ni, Baitul Izzah tu langit dunia, daripada langit dunia malaikat Jibril ambil secara beransur-ansur dan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tengok kalau dari wahyu pertama tu dari surah Al-Alaq, malaikat Jibril hanya turunkan ayat 1 hingga ayat 5 sahaja. Tapi kita tahu keseluruhan ayat dalam surah Al-Alaq tu sebanyak 19 ayat. Tapi ni nak kata malaikat tu ambil sikit-sikit ayat Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad mengikut sebab-sebab penurunan ayat ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allah nak mengkhabarkan sesuatu tentang hukum ke apa, baru malaikat Jibril ambil ayat Al-Quran tu dan turunkan kepada Rasulullah, ajarkan kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, jam'ul Quran fi qalbihi, baginda mengumpulkan Al-Quran di dadanya ataupun di hatinya. Maksudnya Rasulullah hafal lah, dan dia ingat, melekat dalam hati dia, dalam hati baginda. Kemudian yang ketiga, ballagha ma anzala alaihi li ashabihi, baginda kemudiannya menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quran tu kepada para sahabat.
Kemudian amara sahabatu an yaktubu al-Quran fir riqa' wal aktaf wal asab, iaitu baginda kemudiannya memerintahkan sahabat-sahabat menulis Al-Quran di kulit-kulit binatang, pada tulang belulang dan pelepah tamar. Okey. Okey, seterusnya qara al-wahyi 'ala nas ala makasa, iaitu baginda membaca wahyu, membaca ayat Al-Quran ni kepada orang ramai, kepada sahabat-sahabat dia secara perlahan-lahan. Maksudnya Nabi baca dan sahabat-sahabat boleh terus hafal daripada bila Nabi baca je ayat Al-Quran secara perlahan-lahan, sahabat-sahabat terus boleh hafal apa yang Nabi ucapkan tadi berkaitan dengan ayat Al-Quran tu. Okey, kemudian yang terakhir nahas sahabah an kitabatu ghairul Quran. Rasulullah juga pada zaman dia tu, dia melarang sahabat-sahabat untuk menulis selain daripada Al-Quran. Okay, dibimbangi akan bercampur aduklah Al-Quran dengan perkara-perkara yang lain. So Nabi larang sahabat untuk menulis yang lain selain daripada Al-Quran. Okey, seterusnya terlihat kepada nash'atu ulumul Quran fil asri sahabah. Okey, perkembangan ulumul Quran pada zaman sahabat. Okey. Yang pertama pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar. Okey, amara Zaid bin Sabit bi kitabatul Quranul Karim ma kataba baina yaday Rasulillah wa faqahu Umarun. Iaitu pada zaman pemerintahan Abu Bakar, beliau telah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran seperti mana telah ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Saidina Umar juga bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Saidina Abu Bakar ni. Okey, seterusnya fi khilafati Uthman, pada zaman pemerintahan Uthman, summa jam'ul Quran fi mashafun wahidun fasummiya bil mashaf al-imam wa summiyat kitabahu birrasmil Utsmani. Okey, pada zaman pemerintahan Saidina Uthman telah sempurna pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Okey, maksudnya yang sebelum-sebelum ni zaman Umar, zaman Saidina Abu Bakar, semuanya ditulis dan berseleraklah, tak dikumpulkan lagi dalam satu mushaf, tapi dikumpulkan pada zaman pemerintahan Saidina Uthman, dan dinamakan mushaf yang satu itu dinamakan dengan mushaf al-imam, dan penulisan bagi mushaf tersebut dinamakan penulisan Utsmani. Okey, seterusnya pada zaman khilafatu Ali, pada zaman pemerintahan Saidina Ali, amara Abul Aswad Ad-Dawli biwad'i qawaidin nahwi li mahayatil lughatil arabiyyah wa dhabitan naqtu bil Quranil Karim, iaitu pada zaman pemerintahan Saidina Ali, Saidina Ali telah memerintahkan Abu Aswad Ad-Dawli untuk meletakkan kaedah nahwu untuk menjaga kesusasteraan bahasa Arab dan meneliti sebutan-sebutan Al-Quran. Okey. So dari sudut pengumpulan Al-Quran ni, pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar telah memerintahkan balik Zaid bin Sabit untuk menulis semua ayat-ayat Al-Quran, dan Umar sehingga ke zaman Umar. Kemudian pada zaman Saidina Uthman, pada ketika tu orang Arab ni dah bercampur dengan orang-orang yang bukan Arab, dan takutlah Al-Quran tu menjadi sebutan yang lain selain daripada bahasa Arab. So pada zaman inilah terkumpulnya Al-Quran dalam satu mushaf, dan masa tu dia ada satu mushaf, dan mushaf itu disalin semula
kemudian dihantar ke beberapa daerah yang menjadi naungan dalam pemerintahan Saidina Osman pada masa itu. Okey, kemudian Saidina Osman ni dia suruh umat Islam berpegang pada mushaf yang satu itu sahaja. Mengikut mushaf yang dipanggil Mushaf Al-Iman dan penulisannya dipanggil dengan Rasam Utsmani. Okey, penulisan Utsmani. Okey, seterusnya pada zaman Ali baru dimasukkan tata bahasa Arab, dicek balik tata bahasa Arab dan meneliti sebutan Al-Quran sama ada betul ataupun salah. Okey, ini yang berlaku pada pemerintahan pada zaman sahabat. Okey, seterusnya kita tengok Nash'atu Ulumul Quran Asri Tabi'in wa Tabi'it Tabi'in, iaitu perkembangan ulum Al-Quran pada zaman Tabi'in dan Tabi'in. Okey. Yang pertama, pada zaman Tabi'in ini mereka telah mengambil dan belajar Al-Quran daripada sahabat terkemuka ataupun dari para tabi'in. Hum akhazul al-Quran minal akabiras sahabah awit tabi'in. Okey, mereka belajar Al-Quran ataupun mengambil Al-Quran daripada sahabat yang terkemuka ataupun dalam kalangan para tabi'in. Okey, yang kedua, ijtihadu bitafsir ba'dal ayat. Mereka juga telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mentafsirkan beberapa ayat. Okey, pada zaman tabi'in dan tabi'in ini mereka dah mula untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga, haula'i jami'an yatalawanu la ilmu tafsir. Mereka juga telah membincangkan berkaitan dengan ilmu tafsir, iaitu mereka kaji tentang keajaiban Al-Quran, mereka kaji tentang sebab penurunan ayat, mereka kaji tentang ayat tu sama ada diturunkan di Mekah ataupun diturunkan di Madinah, dan mereka juga membincangkan berkaitan dengan nasakh dan mansukh. Mereka juga tengoklah apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Quran tu dari segi muamalatnya, siasahnya dan semua sekali, dan dibincangkan di zaman tabi'in ni. Okey, dan kalau kita tengok tadi ada beberapa perkataan yang mungkin kita perlu perjelaskan, iaitu yang pertama, sahabat. Okey, pada zaman sahabat tu siapa? Sahabat tu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dia mati di dalam Islam. Okey, kemudian tabi'in. Okey, kalau tabi'in ni adalah mereka yang bertemu ataupun sempat hidup di masa sahabat, ini selepas Rasulullah Rasulullah wafat. Orang ni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tetapi sempat dengan para sahabat dan mati di dalam Islam. Mereka juga, tabi'in ni juga dinamakan sebagai murid kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in, mereka yang sempat bertemu dengan tabi'in, hidup semasa tabi'in, anak murid kepada sahabat tadi tu. Dan mereka juga mati dalam Islam. Okay, itu antara tiga istilah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Yang ilmu lain yang kita akan masuk mungkin untuk pelajaran seterusnya, kita akan sentuh berkaitan apa tu sebab nuzul, apa tu penulisan wahyu, macam mana penulisan Al-Quran ni, siapa penulis wahyu dan sebagainya dalam video yang akan datang. Okey, setakat itu saja untuk tajuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.